kita kena pandai bezakan mana hasutan syaitan, mana hasutan kita sendiri. Ada benda syaitan tak masuk campur. Iya. Sudahlah salahkan syaitan. Ini semua syaitan punya kerja. Ini semua syaitan punya kerja. Syaitan kata, bro, kau sendiri memang lebih teruk daripada syaitan lah. Kau jangan nak blame aku. Sebab manusia boleh jadi lebih jahat daripada syaitan. Fir'aun itu manusia. Bila Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, syaitan kata, aku surrender. Fir'aun, aku tak jahat macam kau lah. Aku jahat juga, tapi kau lagi jahat. Bab ni aku tak masuk campur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi as-salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz selaku pengacara majlis, seterusnya pengurusan, jawatankuasa pentadbiran, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Masjid An-Najihin, Bandar Seri Permaisuri, para jemaah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita rafakkan lafaz syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beri kita ruang dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap yang hadir ke majlis ilmu pada malam ini beroleh keberkatan. Yang keduanya beroleh keampunan. Yang ketiga beroleh manfaat. Yang keempat beroleh perubahan. Yang kelima sampai-sampaikan kepada orang lain. Besarnya manfaat majlis ilmu kerana majlis ilmu ini Allah pandang dengan pandangan yang sangat special. Sangat special Allah pandang. Biarpun ada majlis-majlis yang lain barangkali lebih meriah, kapet merah kompangnya, dengan protokolnya, dengan senyapnya, nak dapat jemputan punyalah susah, terpilih sahaja. Jadi yang tu manusia rasa seronok sangat. Sebab kita akan menjamu selera dengan pembesar-pembesar. Tapi yang ini Allah punya majlis. Allah lindung, Allah lihat. Allah akan sebut seorang-seorang Allah sebut. Kalau Farid Rawi sebut malam ni, ada 2-3 orang yang saya kenal, Pak Abu, Pak Hasan, contoh saya sebut kan. Kejap lagi mesti orang keluar tanya, macam mana kau kenal Ustaz Farid Dia boleh mention nama kau. Terror lah, contoh kan. Kena pula tiba-tiba katakan pembesar negara pula sebut. Dia kata, tuan-tuan, ni sahabat saya, Farid Rawi. Sebesarnya jiwa kan. Rasa, ya Allah, tak cukup bumi tu. Pijak jalan tu macam terapung kan. Sebab orang besar sebut. Semua video, semua TV, semua tengah channel, tengah tengok. Ini Allah sebut. Allah sebut dekat malaikat, fadzakarahumullahu fiman indah. Bukan malaikat yang tolong sampaikan. Malaikat kata, wahai Tuhan, si fulan, tak ada. Ini Allah yang bagi tahu kat malaikat. Malaikat, sini aku nak bagi tahu.
Si fulan duduk dalam majlis memperingati Nabi aku, memperingati Rasul aku, dan juga sebut-sebut aku dalam majlis tersebut. Hebat tak tuan-tuan? Tuan-tuan hebat tak? Kalau tak yakin, saya tak boleh buat apa. Hebatlah. Allah yang sebut seorang-seorang. Fadzakarahumullah fi man indah. Kenapa Allah sebut dekat malaikat? Sebab apa? Sebab malaikat yang samalah dulu tanya, kenapa nak jadikan manusia atas bumi ni besok dia akan bergaduh, dia akan tumpah darah, dia akan bermusuh. Allah beritahu apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu. Kerana aku yang buat, aku yang ciptakan, aku lebih tahu. Kau tak tahu. So hari ini Allah sebut, inilah yang aku kata aku nak jadikan dulu. Bukan yang bergaduh tu, bukan yang berhentakkan tu. Ni yang aku bagi tahu yang aku nak jadikan. Yang duduk dalam majlis ilmu, mengambil manfaat, bawa balik buat perubahan, dan mereka adalah khalifah-khalifah Allah. Mereka adalah khalifah-khalifah aku di atas permukaan bumi ini. Allah berbangga-bangga, tuan-tuan. Kita bahas ataupun disebut Allah berbangga dengan kehadiran tuan-tuan dalam majlis ilmu. Sebab itu takkan ada seorang pun keluar daripada majlis ilmu, kalau datang duduk dalam majlis ilmu, dia keluar, dia akan dapat keampunan. Janji. Bukan setakat itu, malaikat kan, semua makhluk sama ada yang ada dalam perut bumi, ulat, cacing tu, termasuklah ikan-ikan yang ada dalam air, semua mohon istighfar. Istighfar, mohon keampunan. Ya Allah, berilah keampunan mereka yang pergi majlis Allah. Berilah mereka keampunan, ya Allah. Ikan, ulat, cacing, semua beristighfar, minta keampunan untuk kita. Apa sumbangan kita pada ikan, apa sumbangan kita pada cacing? Apa kita buat? Tapi Allah jadikan makhluk-makhluk ini suka ada orang baik. Sebab orang-orang baik inilah tidak akan melakukan kerosakan. Orang-orang baik inilah yang akan jaga kemakmuran. Orang-orang baik inilah yang akan jaga kelestarian. Dia tak akan menipu, dia tak akan mencuri, dia tak akan merosakkan, dia tak akan buat porak-peranda. Kalau diberi tanggungjawab, dia tanggung betul-betul, dia buat betul-betul. Sebab dia datang belajar dan ilmu itu akan ubah. Jadi ini yang malaikat mohon. Dia malaikat dan juga para makhluk ni semua mohon istighfar. Berilah keampunan, berilah keampunan. Biarlah dia ni pergi belajar ilmu ni, dia berubah, bersih landaknya dia kelak. Punyalah besar. Ikan, cacing, semut, semua berdoa macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa beruntung tak? Ha? Halo? Senyap macam mana saya tahu? Saya sebut ni semua termotivasi. Ya Allah, alhamdulillah, tadi berbelah bagi, nak pergi, tak nak pergi, nak pergi, tak nak pergi, nak pergi, tak nak pergi. Lala terdorong pergi masjid. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hujungnya Allah dorong kita datang. Kalau ikutkan, duduk rumah, minum kopi, tengok berita, kan? Ataupun lepak dengan kawan-kawan. Banyak pilihan-pilihan lain yang santai, kan? Tapi kita datang, dah lah datang majlis ilmu, duduk dalam masjid, kena ambil wudu, kena bersih, tutup aurat, tak boleh bercakap, tak boleh merokok, kan? Kena duduk diam. 1 jam. Kalau 1 jam, kalau saya nak ceramah 2 jam, suka hati saya lah. Ha? Bolehlah sangat, tuan-tuan. Boleh. Seorang-seorang keluar. Baik. Itu kelebihan majlis ilmu. Yang pertama. Yang keduanya, dalam kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya nak mengajak tuan-tuan kepada 6 perkara. Yang mana saya jadikan sebagai standard. Tahun ni saya ceramah, saya nak buat 6 perkara. Pertama sekali, dalam kewajipan saya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan Nabi Muhammad dah buat, betul tak? Nabi dah siang petang pagi malam berdakwah, dibuat macam-macam atas Nabi. Nabi sabar tabah, Nabi berdoa, Nabi minta hidayah. Nabi minta petunjuk kepada umat baginda, makan tak cukup, minum tak cukup, nyawa terancam. Tanggungjawab. Nabi tak pernah pun bertanya kepada Allah, kenapa dia seorang kena buat kerja dakwah? Tak pernah. Nabi buat. Pernah dijeruk leher Nabi SAW, Nabi berdiam, Nabi menyorok dalam gua Sur 3 hari, tak cukup makan, tak boleh tidur, tak boleh nak baring.
Betul kan? Sentiasa musuh datang tengok. Lepas tu Nabi pula pergi ke kota Taif, kena baling batu, habis luka kepala, darah mengalir. Jerut pula leher Nabi, nak putus nyawa Nabi SAW. Daripada Mekah pergi pula ke Madinah, naik unta, merentas padang pasir. Semua Nabi buat. Semua Nabi buat. So kalau nak tengok kewajipan Nabi SAW, tak ada yang tinggal. Semua Nabi buat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi hak untuk Nabi Muhammad SAW dapat syafaat. Sebab itu tuan-tuan, menjadi umat Nabi Muhammad SAW ada beberapa kelebihan. Saya mesti rasa untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali, walaupun saya umat yang di akhir zaman, yalah kalau nak banding kita dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, jadi Nabi-Nabi ni kan dulu-dulu mereka semua kan. Kita pula akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman, bernabikan kepada Nabi yang penutup, Khatamul Mursalin. Walaupun kita hujung sekali, tuan-tuan, dekat akhirat kelak, kita akan duduk depan sekali. Kita akan duduk paling depan sekali. Walaupun kita akhir dari sudut hidup kita ni, tapi dekat akhirat kita akan duduk di rombongan yang pertama. Satu, kelebihan. Dan tak akan ada siapa-siapa yang masuk syurga sebelum mana umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala jadikan umur umat Nabi Muhammad SAW ini, umur mereka pendek tetapi pahala mereka menjangkau umur. Betul kan? Katakan Pak Long meninggal umur 60, 70 kita katakan, 70. So umur dia balik, katakan dia dapat hidayah apa semua 20 tahun, umur 20 tahun dia solid beribadat. 20 sampai 70, berapa tahun dia beribadat? 50 tahun. 50 tahun dia beribadat. Tapi walaupun dia beribadat 50 tahun, dekat akhirat kelak boleh jadi pahala umur dia ataupun umur pahala dia 500 tahun. Umur 50 tahun di dunia, tapi bila dia tuai, pahala dia umur 500 tahun. Cuba tuan-tuan lihat malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. Equal berapa tahun? 80 tahun. Ya. Itu kalau dapat satu Lailatul Qadar, dua Lailatul Qadar. Nampak tak? Maksudnya umur umat Nabi Muhammad kelak dekat akhirat dapat pahala panjang. Sebabnya malam Lailatul Qadar ni Allah beri khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW setelah para sahabat rasa macam sebab Nabi cerita kat dia orang. Nabi cerita kat sahabat-sahabat ni, Nabi kata umat dahulu umur mereka 500 tahun, 400 tahun. Umat-umat dahulu umur mereka panjang. Panjang umur mereka. Nabi Nuh alaihi salam illa 50 ama. Alf sanatin illa 50 ama. 950 tahun buat kerja dakwah. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun. Begitulah umur umat dahulu, panjang-panjang, beratus-ratus tahun. Jadi, bila Nabi sebut cerita mereka umur yang beratus-ratus tahun, ada yang berjuang beratus tahun, berjihad beratus tahun, sahabat-sahabat terkilanlah. Dia kata, dia orang umur panjang, kita umur pendek, umur kita tak panjang. Lepas tu Nabi sebut pula, umur umat aku ni mabaina sittina wa sab'in, umur umat aku antara 60 ke 70. Jadi cemburu lah. Umur dia orang panjang-panjang, wahai Rasulullah, lama lah, untung ada orang. Ada kecemburuan. Cemburu macam tu tak apa. Datanglah malam Lailatul Qadar sebagai satu hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Carilah malam Lailatul Qadar. Dapat satu malam, dapat 80 tahun. Dapat dua malam, dapat 160 tahun. Dapat 4 malam, 160 dah berapa? 320 tahun. Kalau dapat 4, 5, contoh. Senang-senang, umur kita, pahala kita. Bila kita tuai besok dekat akhirat, umur 300 tahun punya pahala. Jadi samalah macam umat dahulu pun umur ratus-ratus tahun.
Kan? Baik dapat pahala begitu daripada atau Pak Long nak hidup beratus tahun. Saya yang akhirat tu tak apalah, tapi kalau boleh saya nak hidup 100 tahun. Itu jangan request dengan kita lah, request dengan Allah. Tengok Allah nak bagi tak bagi. Lepas umur panjang pun tak apa. Cukup-cukup lah. Tapi Nabi sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan baik amalan. Bila saya teliti hadis tu, saya dapati semakin tua, walaupun amalan dia sedikit, tak banyak tuan-tuan, tapi amalan dia mengalami kematangan. Kalau saya bahasa saya kata kematangan. Matang ilmu amalan dia tu. Orang yang baru solat 5 tahun sepatutnya tidak sama dengan orang yang sudah solat 50 tahun. Setuju atau tidak? Orang yang baru dapat lesen bawa kereta dengan orang yang dah 20 tahun ada lesen bawa kereta patut tak sama, betul tak? Dari sudut penghayatan dia, tahu dia, kualitinya. Sebab itu orang semakin berumur, amalan dia tak banyak tetapi kualiti amalan ada. Berbeza dengan orang muda, kena banyak sebab kau sihat, kau boleh banyak kali rukuk, boleh banyak kali sujud. Kena banyak. Sebab dalam banyak-banyak tu belum tentu yang mana yang betul, mana yang salah. You kena isytihad, dan itu adalah sistem tarbiyah. Supaya you buat banyak ni, kemudian hari bila umur 40, 50, 60, nampak dia punya solid solat dia tu. Okeylah umur 20 tahun, masa 20 tahun umur dia solat, Allahu Akbar, baru takbir, dah gatal. Gawu sana, gawu sini. Tadi duduk elok tak gatal, bila takbir tak gatal. Kalau dia dah 20 tahun, 30 tahun solat, dia solat tu Allahu Akbar, burung boleh hinggap tuan-tuan. Burung confused, itu orang ke tunggul ke kayu. Betul tak? So, kita nak lihat kualiti tadi. Sebab itu khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Nabi tak sebut wa kathura amaluhu. Sebab baik kamu mereka yang panjang umur dan banyak amalan, tak. Nabi sebut sebaik-baik kamu panjang umur, baik amalan dia. Baik maksudnya apa? Semakin kelas. Pak Long baca Quran lagi kelas sekarang. Solat dia nampak lebih solid. Wuduk dia nampak tak ada macam budak-budak tadika ambil wuduk. Setuju atau tidak? Tak setuju tak apalah. Kan? Saya bercakap ni semoga saya pun dapat manfaat juga perkara tersebut. Jadi ini umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad, sentiasa berada dalam keadaan tidak berdosa. Cuba tuan-tuan lihat. As-salatu ila salati kaffaratul lima bainahuma. Daripada satu waktu solat ke waktu solat berikut adalah penebus dosa. Kalau Pak Long solat subuh, pergi Zohor, antara subuh dan Zohor, hapus dosa. Antara Zohor ke Asar, hapus dosa. Antara Asar ke Maghrib pun begitu, Maghrib Isyak begitu, Isyak subuh pun begitu. So 24 jam, 5 waktu solat itu adalah penebus dosa. Cuci, 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 cuci. Sentiasa dalam cuci, 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 cuci. Nampak tak? Kemudian Nabi sebut pula, al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratul lima bainahuma. Daripada Jumaat lepas sampailah Jumaat akan datang, cuci dosa, hapus. Al-umratu ila al-umrati. Daripada umrah satu umrah ke umrah berikutnya, hapus dosa. Ramadhan ila Ramadhan kaffaratul lima bainahuma. Ramadan tahun lepas sehingga jumpa Ramadan tahun ni, hapus dosa. Setiap waktu solat hapus dosa. Jumaat ke Jumaat hapus dosa. Ramadan ke Ramadan hapus dosa. Umrah ke umrah hapus dosa. Apa yang tinggal? Halo? Apa yang tinggal? Bersih tak? Bersih selagi mana tak buat yang berdosa besar. Yang ni Allah bagi ke umat Nabi Muhammad sahaja. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah nak pastikan umat ini dalam keadaan sentiasa tidak berdosa.
cuci. Ini kelebihan. Walaupun kita lambat, akhir zaman, tetapi kelebihan yang tersembunyi cukup besar. Kelebihan yang berikut adalah kelebihan memberi syafaat. Yang boleh beri syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ada syafaat yang lain. Contoh kalau anak ada yang meninggal masih kecil, syafaat. Kalau ada anak yang hafal Quran, syafaat. Ini semua syafaat. Tapi dalam banyak-banyak syafaat Nabi Muhammad tak ada tandingannya dekat akhirat. Ada sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar kat Kaabah menangis. Baginda menangis. Bila baginda menangis, Jibril alaihi salam turunlah. Jibril turun, Jibril jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya dekat Nabi Muhammad, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Rasulullah, kenapa menangis? Apa hal? Nabi Muhammad beritahu pada Jibril, "Ya Jibril, qara'tu qawla Allah ala lisani Ibrahim, faqala Allah Ta'ala, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nabi beritahu dekat Jibril, "Wahai Jibril, aku baca firman Allah yang Allah turunkan ke atas Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ayat dia berbunyi, siapa-siapa yang ikut aku, mereka adalah pengikut aku. Siapa-siapa yang engkar kepada aku, wahai Tuhan, engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mengasihani." Siapa punya ungkapan? Nabi Ibrahim alaihi salam. Seolah-olah Nabi Ibrahim dah serahkan urusan umat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak habis lagi, Nabi baca pula, Nabi sebut, begitu juga wahai Jibril, qara'tu qaulallahu ala lisani Isa bin Maryam. Aku baca juga apa janji Allah kepada Isa ibnu Maryam. Apa dia? Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka antal 'allamul ghuyub. In kuntu qultuhu faqad alimta." Nabi Isa alaihi salam juga beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan pengikut-pengikut dia, bahawa sekiranya ada di antara pengikut-pengikut aku, ya Allah, yang ikut pada aku, engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Tapi sebelum itu Nabi Isa beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Hei Isa, kerja engkau kau bagi tahu kepada Bani Israel supaya sembah engkau dan emak engkau selain Allah Subhanahu wa taala." Nabi Isa kata, "Kalau benar aku kata, ya Allah, mesti engkau tahu. Kerana engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diri aku tak tahu apa yang ada dalam diri engkau, ya Allah. Kau Tuhan yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Innaka antal 'allamul ghuyub. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk." Nabi Isa beritahu, "Wahai Tuhan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau memilih untuk seksa Bani Israel, mereka itu bukan lain, mereka itu adalah umat engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau memilih untuk tidak menyeksa Bani Israel, malahan engkau pilih untuk beri mereka keampunan, engkau adalah Tuhan yang maha bijaksana, lagi luas. Innaka antal azizul hakim. Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Siapa sebut? Nabi Isa sebut. Nabi Ibrahim sebut, mereka itu kalau ikut aku, umat aku. Kalau mereka tak ikut aku, engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Begitu juga Nabi Isa. Jadi kedua-dua ayat ini, saya nak beritahu pada ibu ayah, seolah-olah menggambarkan adanya di situ macam satu janji daripada Allah untuk umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa. Itu key point dia. Macam ada satu janjilah. Allah dah janji nak beri keampunan, Allah janji nak bagi keampunan kepada dua-dua kaum ini kalau mereka betul.
Dua-dua ayat ni merunsingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad beritahu pada Jibril, kalau Allah dah janji untuk umat Nabi Ibrahim, Allah dah janji untuk umat Nabi Isa, famadha an ummati ya Jibril? Apa pula janji Allah untuk umat aku, wahai Jibril? Apa janji Allah untuk umat aku? Untuk umat Ibrahim ada, untuk umat Isa ada, untuk umat aku apa janji dia? Jibril alaihi salam tak ada jawapan. Dia kena naik atas, jumpa Allah, ambil wahyu. Jibril pun naik, jumpa Allah, ambil wahyu, bawa turun. Ayat dia senang aja tuan-tuan. Ayat dia senang aja. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu aja ayat dia. Jibril turun, Jibril kata, ya Muhammad, anna rabbaka qal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surah apa? Surah Duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, ingat, sesungguhnya akhirat yang Allah janjikan untuk engkau adalah lebih baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dekat akhirat itulah Tuhan akan beri untuk engkau satu pemberian yang tidak ada tolok bandingnya, dan engkau akan redha dan engkau akan pasti gembira wahai Muhammad dengan pemberian tersebut. Apa pemberian itu? Apakah pemberian itu? Pemberian yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad dekat akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa dia? Syafaat. Syafaat yang Allah bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat akhirat nanti adalah syafaat. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan daripada maqam baginda. Ini kan cerita tiup sangkakala. Sangkakala pertama tiup, semua dah gebah habis mati. Untuk tempoh yang tertentu. Kemudian tiup pula sangkakala kedua, akan bangkit. Bila bangkit yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru umat baginda akan bangkit. Pada masa itu Nabi Muhammad bangkit dan tundukkan kepala di hadapan Allah. Tunduk kepala di hadapan Allah. Begitulah disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Tunduk di hadapan Allah. Allah pun akan perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka ya Muhammad fashfa' man syi'ta min ummatik. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, dan berilah syafaat kepada siapa-siapa yang kau mau dari kalangan umat engkau. Masa itulah kita tahu siapa umat Nabi Muhammad dan siapa yang tak ikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencuri, merompak, yang makan rasuah, itu semua tarak, elak. Mana boleh? Tak ada. Mimpilah kau. Dapat syafaat Nabi. Nabi tengok muka kau pun tak nak. Kau curi harta rakyat tak boleh. No way. Marah-marah. Tak boleh. Tak kasih. Kau nak jadi umat Nabi Muhammad, kau ambil harta orang, mana boleh? Umat siapa macam tu? Nabi ajar ke? Syafaat Nabi Muhammad kepada orang tertentu saja. Silsilah yang menunggu getah kat kampung tu, yang solat tak tinggal, selawat tak tinggal, dia akan duduk depan sekali tuan-tuan. Farid Rawi pun belum tentu lagi. Percayalah cakap saya. Dia tak ada dosa dengan orang, dia tak curi barang orang, dia tak gaduh dengan orang, dia dengan kerja dia je. Masa tu tuan-tuan, syafaat ni apa? Macam mana tuan-tuan faham syafaat? Nabi bagi rekomen, betul Nabi nak bagi syafaat, maksudnya dia adalah satu bentuk doa istighfar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda yang tertentu saja tuan-tuan. Semua. Tuan-tuan, kenapa syafaat itu disediakan? Disediakan mengikut ulama, apa yang disebut oleh beberapa sarjana.
termasuk Abdul Hamid Al-Farahi dan ulama-ulama yang lain. Syafaat ini Allah simpan, Allah bagi kat Nabi Muhammad special untuk umat Rasulullah SAW yang tak sempat jumpa Nabi Muhammad masih hidup. Sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi kan 23 tahun, ikut Nabi pergi berjuang, ikut Nabi pergi berjihad, ikut Nabi pergi berhijrah, tengok wahyu turun, baca Quran dengan Nabi, duduk dengan Nabi, solat dengan Nabi, jumpa Nabi, Nabi doakan mereka, jumpa Nabi, wahai Rasulullah doakan kami. Itu semua dapat syafaat dah. Itu semua dapat syafaat dah. Yang kita ni tak pernah tengok Nabi, tak pernah tengok wahyu turun, tak pernah terlibat, tapi kita sayang kat Nabi, cinta kat Nabi, rindu kat Nabi, nak jumpa Nabi. Oleh demikian, kita jaga akhlak, jaga budi pekerti, kita buat yang betul dalam hidup ni, jaga amal soleh. Jadi dekat akhirat, kita akan dibawa lah, sebab kita ada peruntukan. Peruntukan untuk bawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tu dekat dunia tak ikut Nabi Muhammad, agak-agak dia dibawa menghadap tak? Tak ada pasal lah. Pasal pula. Nak bawa jumpa dapat syafaat. Ya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun doakan, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, wahai Rasulullah, seronok dapat jumpa Rasulullah, bergembira dengan menangis apa semua, doakan kami Rasulullah, mohon keampunan. Nabi pun doakan, itulah syafaat. Hapus dosa semua. Selepas itu dibawalah pergi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum pula air daripada telaga Al-Kautsar, ataupun disebut sebagai Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya panjang perigi tu tuan-tuan. Telaga tu panjang dia 500 tahun perjalanan. Air dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Siapa-siapa yang diizinkan minum, dia tak akan haus dah selepas tu. Sebab perjalanan panjang lagi ni. La yadhma'u ba'dahu abada. Dapat minum. Cukup Ustaz, ramai-ramai pergi ni, macam mana nak minum, ada cawan ke apa semua kan. Jangan takut. Yang tu pun Nabi sebut, bejana-bejana yang disediakan yang bertaburan untuk dicedok air minum adalah lebih banyak daripada bintang yang bertaburan di langit. Rajin tak? Rajin? Gigi bintang. Jadi kita boleh agak berapa. Lepas minum tak dahaga dah. Ini keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita akhir, ada beberapa kelebihan-kelebihan yang telah disediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, sebab itu dalam kita memperingati peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak ibu ayah untuk sama-sama dengan saya memerhatikan sepotong ayat daripada surah Al-Jumu'ah, ayat 2 daripada surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah, yaitu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang kebanyakannya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Lalu dia juga tergolong dalam golongan mereka yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Majoritinya begitu. Apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayati, mengenalkan mereka kepada Allah melalui alam semesta, alam kejadian ini. Azan dulu ke? Dah. Laluan azan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Jadi sebelum saya lupa tuan-tuan, saya dah bagi tahu, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan 6 perkara. Pertama sekali mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kewajipan kita lah. Tadi kewajipan Nabi kita dah bincang. Juga kewajipan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam nak kenal? Belajar sejarah Nabi Muhammad. Yang keduanya mulakan letakkan perasaan cinta yang tidak berbelah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal, cinta. Tak kenal maka tak cinta kan? Jadi kenali Nabi Muhammad supaya diperkasakan rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya tuan-tuan, selepas cinta kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hubba lil muhibbi muti'un. Yang keempat, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, jangan pernah ada di antara kita yang pernah menyakiti ataupun memperkecilkan mana-mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, sampaikan sunnah yang kita tahu sedikit pun tak apa sampai pada orang lain. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sepotong ayat. Kita kembali balik dalam ayat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dialah mengutus seorang rasul yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis dari kalangan mereka. Kerja pertama sekali kenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayati. Daripada mana Allah kenal? Bagaimana Nabi kenalkan manusia kepada Allah? Melalui Al-Quran. Baca Quran, Allah kenalkan Nabi Muhammad. Allah kenalkan umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui Al-Quran. Ya, baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, setiap ayat itu ada rahsia dia. Setiap ayat memperlihatkan kehebatan, keagungan, kesucian, keunggulan, ketinggian Al-Quran. Sekaligus menggambarkan ketinggian Tuhan yang turunkan Al-Quran. Ya. Contoh kita baca surah Al-Fatihah. Saya ambil contoh. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Pernah tak kita tanya kenapa pemurah dulu baru pengasih kemudian? Tak pernah kita tanya. Kalau ada orang tanya, kenapa pemurah dulu pengasih kemudian, bukan pengasih dulu pemurah kemudian? Orang akan cakap apa kat kita? Dia kata, "Hish, mana boleh cakap macam tu? Ini Quran lah."
Kau nak pertikai Quran ke? Dia mula akan mengajak kita untuk tidak berbincang mengenai mukjizat Al-Quran. Kalau saya bidang tafsir. Jadi bila saya baca ayat Quran, saya kena tahu kenapa ayat ni berbunyi begini. Kenapa Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Dari sudut balagha, ulama bincang takdim wa ta'khir di antara nama Allah. Tuan-tuan, tak ada, dia ada sebab kenapa wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu azizun hakim, wallahu bima ta'maluna basir. Semua aziz, hakim. Alimun hakim. Kenapa alimun hakim? Kenapa azizun hakim? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Itu tanggungjawab orang tafsir. Dia kena belajar, dia kena tengok apa asal usul perkataan, di mana ayat itu diturunkan, apa environment, apa mesej yang terselindung dalam ayat itu. Itu tanggungjawab ahli tafsir. Jadi bila saya baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih. So saya nak tahu kenapa pemurah dulu, kenapa pengasih kemudian. Kita bincang tadi kan. Kita bincang satu amalan yang kita lakukan ini dilipatkan berlipat kali ganda. Dan kita tahu umur kita walaupun kita meninggal 60 tahun disebabkan kita ada amalan yang banyak termasuk Lailatul Qadar dan sebagainya. Masa kita jumpa Allah, amalan kita tuai umur 500 tahun. Yang ini menggambarkan pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, semua orang dapat makan. Yang sembahyang dapat makan, yang tak sembahyang dapat makan. Yang sembah Allah dapat makan, yang sembah lain pun dapat makan. Semua dapat makan. Tak adalah kata yang pergi masjid je dapat makan, yang tak pergi masjid tak makan. Atau yang pergi tempat-tempat ibadat, rumah ibadat lain tak dapat makan. Berlaku tak? Tak berlaku. Sebab Allah bagi, Allah pemurah. Allah pemurah, bagi makan. Ulat cacing pun dapat makan. Dan setiap seorang makan itu sudah disukat oleh Tuhan. Sebab alamat rezeki ini tak pernah salah. Apa yang Tuhan tentukan, itulah rezeki saya. Walaupun tadi masa makan tengok ada macam-macam, tapi rezeki saya itu je. So, kita kena beriman. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang pengasih. Beliau dekat akhirat nanti akan terserlah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya syafaat. Salah satu yang lain, Allah Subhanahu wa taala sangat luas pengampunannya di dunia dan di akhirat. Kalau nak beri pengampunan, Allah beri pengampunan. So nak bincang pemurah dengan pengasih ni kena ambil satu slot yang lain. Sebab itu ulama bincang laular rahman lahalakal kaun. Kalaulah disebabkan, kalaulah Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat Ar-Rahman, habis hancur dunia ni tuan-tuan. Hancur dunia ni. Adanya sifat pemurah. Walaupun ada orang buat salah, walaupun ada itu, ada ini, Tuhan jaga. Kalau tak jadi macam Nabi Adam AS kan. Allah kata dengan Adam apa? Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, kau dengar isteri kau ni, kau dengar sini betul-betul. Jangan pernah kau pergi kat pokok tu. Jangan kau makan buah daripada pokok tu. Tuhan kata jangan makan. Tuhan kata jangan pergi dekat pokok. Kalau pergi tak boleh, mendekati pokok tak boleh, makan boleh ke? Tak boleh lah. Allah kata tak boleh. Jadi bila Nabi Adam menghampiri pokok dan makan, apa yang jadi? Pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam terlucut. Betul kan? So itu gambaran immediate punishment. Hukuman serta-merta. Betul tak? Cuba hari ni orang beratur nak tikam nombor ekor. Orang Islam, Melayu Islam beratur tikam nombor ekor, baru nak tikam terlondir seluar. Ada tak nak pergi kat ni? Terima je rasuah, terlondir seluar. Tak ada kan? Punishment macam tu tak ada kan? So Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dekat akhirat. So pengasih. So nak lihat setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Allah mula dengan alhamdu? Sedangkan lafaz asyukru, syukur terima kasih juga dalam Al-Quran cukup banyak. Antara alhamdu dengan asyukru, asyukru lagi banyak. Tapi kenapa Allah pilih alhamdu letak di pangkal surah, bukan asyukru lillah? Mesti ada sebab. Kalau kita bincang dia kata, ustaz ni tanya soalan-soalan ni macam nak mempertikai Quran. Tak ada.
Saya nak menyelongkar lagi kehebatan Al-Quran. Tuan-tuan percayalah, tak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang datang sia-sia, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada. Kalau kita lihat, Masya Allah, cantik. Tuan-tuan lihat dalam kisah Maryam kan. Tadi saya disebut Nabi Isa kan, kisah Maryam. Dalam surah Maryam Allah sebut mengenai kisah Maryam. Lihat bagaimana ulama hasilkan satu pendapat yang tuntas. Begini. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Beritahulah, ingatlah kisah Maryam bila dia bawa diri dia duduk kat satu tempat yang jauh. Satu kan ayat tu. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kenapa ada 3 fa? Tuan-tuan rasa fa tu datang saja-saja ke? Fa bermaksud. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak berfirman, boleh je. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Thumma attakhadhat min dunihim hijaba. Thumma arsalna, ataupun ganti dengan waw. Tak, datang fa. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Betul kan? فأجاءها مخاض جذع qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Banyak betul fa. Fa ini kalau belajar bahasa Arab dia akan sebut fa litaqib wa litartib. Taqib maksudnya fa ini datang untuk menggambarkan perkara itu berlaku secara pantas satu lepas satu. Maryam pergi mengandung, perut dia membesar. Dalam tempoh yang ringkas dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak mengalami mengandung seperti mana normalnya perempuan-perempuan lain mengandung. Perempuan lain 7 ke 8 9 bulan. Tempoh matang kalau bayi nak matang 9 bulan. Kalau 9 bulan Maryam hilang, mesti orang dah cari. Betul kan? So sebab itu fa, bukan summa. Nabi Ibrahim selepas berdialog dengan Namrud, dia pergi satu tempat tinggi, dia sembah dengan Tuhan. Dia bagi tahu dekat Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna. Fa diguna fa. Kenapa datang fa? Bila Nabi Ibrahim beritahu kepada Allah, wahai Tuhan, boleh tak tunjukkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan yang mati? Allah tanya ke Ibrahim, kau tak percaya Ibrahim? Kau tak percaya? La. Dia kata tak aku percaya. Tapi hati ni nak tahulah macam mana hidup mati ni. Allah beritahu Ibrahim, kalau macam tu kau ambil 4 ekor burung, tengok. Fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung, kerat 4 ekor burung tu dan letak di gunung yang berasingan, kemudian kau panggil. Datangnya fa itu membuktikan saintifik. Kenapa? Kalaulah ayat tu berbunyi fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ala jabalin kullu minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Dia begini, 4 ekor burung, 4 ekor gunung ganang. Potong 4 tu, potong kerat, campur-campur. Kepala katakan burung A, B, C, D. Kepala A dan D dicampur-campurkan, letak dekat gunung ni, campur-campur letak gunung ni, letak gunung ni. Semua guna fa. Kau dah letak Ibrahim,
Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian, kenapa guna kemudian? Sebab nak turun daripada bukit will take time. Turun, panggil. Panggil burung-burung itu, dia akan bergelimpangan, terbang, sambung badan dia, terbang kepada engkau. Kenapa guna fa? Fa saya beritahu tadi, dia berlaku dengan begitu pantas, satu demi satu di sebalik, satu demi sebalik. Betul tak? Makan, minum, tidur. Jadi pantas benda itu berlaku. Itu membuktikan bahawa dari sudut sel-sel yang ada pada binatang tu tak mati lagi. Betul tak? Kalau dia ambil tempoh yang lama, mesti dah mati sel-sel tu. Sebab itu Allah guna fa. Nak beritahu begitu pantas. Sel tu masih hidup lagi. Bila panggil, dia datang, sambung, boleh terbang. Kalau hari ni kan, kita pergi potong ni korban kan. Ulur tulang dekat mesin tu kan. Duk seronok ulur, tangan tu ulur. Ataupun jari dah tu ulur. Cepat-cepat ambil jari tu, masuk dalam ais, bawa pergi. Selagi mana sel tu hidup, boleh pergi sambung. Betul tak? Kalau sel tu mati, tak ada. OKU lah jadi. Saya beritahu adanya unsur-unsur kehebatan. Sebab bila saya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila saya baca Al-Quran, saya kena faham makna dia. Saya sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaan dia melalui alam. Allah suruh saya tengok langit, Allah suruh saya tengok bulan, bintang, matahari, hujan, pokok-pokok, binatang. Semua kita tengok, kita ambil iktibar. Mustahil Tuhan jadikan ini semua sia-sia. Mustahil. Jadi gunakan mata hati. Kan orang bincang mengenai ulul albab, betul tak? Sekolah tahfiz ulul albab. Ulul albab. Orang cakap ulul albab. Kita tahu tak apa itu ulul albab? Ulul albab ni dalam surah Al-Imran sebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Disebut sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Itu terjemahan standard. Bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang berakal. Akal yang mana satu? Ulul albab bukan akal. Ulul albab, kalau saya pisahkan dan saya baca kalimah asal ulul albab, dia asal daripada perkataan lub. Lub. Al-albab, ulul albab, asal perkataan lub. Lam, ba, ada sabdu lub. Orang Melayu dah lama guna dah perkara tu. Perkataan tu dah lama dalam bahasa Melayu pun ada. Lub. Lubuk. Lubuk tu lub. Orang tak cakap benda biasa lubuk. Orang akan cakap lubuk dalam lubuk hati engkau. Itu lubuk dia. Betul tak? Memang very spesifik dan memang dalam. Jadi ulul albab adalah generasi. Tuan-tuan dengar adalah generasi yang tersingkap mata hatinya untuk melihat yang tersirat dalam ciptaan Tuhan. Boleh? Dapat tangkap tak? Saya cakap Melayu tu. Bahasa pun bahasa standard tuan. Islam. Jangan paksa saya cakap Tamil lah tuan-tuan. Nanti balik awal tuan-tuan. Ulul albab, generasi atau kumpulan manusia yang tersingkap mata hatinya untuk melihat yang tersirat terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan. Tersirat, maksudnya dia tersingkap mata hati dia tuan-tuan. Bila tengok satu benda, dia tengok pokok tu, dia tengok kebesaran Tuhan. Dia tak tengok hijau, dia tak tengok dahan. Dia tengok bunga tu, dia tengok subhanallah. Dia nampak Allah tuan-tuan. Dia nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Hujan yang turun dari langit, dia nampak kehebatan Allah. Setiap sesuatu tu membahasakan adanya wujudnya Tuhan. Allah hebat. Itu namanya mata hati yang cerah. Mata hati yang ulul albab. Taklah tengok bunga, ini bunga apa? Oh, bunga merah. Orang suka bunga sekarang. Dia tengok dari sudut zahir saja. Kita tak mau lihat dari sudut yang tersurat,
kita nak lihat yang tersirat. Betul. Baru tuan-tuan akan lihat keindahan alam ni, membahasakan kehebatan Tuhan. Iya. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Bila cakap ulul albab, menyingkap tabir, mata cerah, mata hati yang jernih. Tapi sebelum sampai ke situ, ada 3 lagi layer ataupun ada 3 peringkat lagi yang perlu kita selesaikan. Allah sebut dalam Quran, wallahu alimun bizati sudur. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kamu. Tapi terjemahan, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Betul tak? Tuan-tuan, sadar dengan hati tak sama. Tak sama. Sadar, dada. Sudur, dada. Sadar. Kalau hati, kibdah. Jantung, qalb. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut wallahu alimun bidzati sudur, Allah Maha mengetahui apa yang dalam dada kamu. Saya baca Quran, saya cari jawapan. Rupanya dalam dada kita ni ada 4 layer. Pertama sekali, qalbun. First layer, qalbun. Second layer, fuadun. Third layer, basiratun, mata hati. Fourth layer, baru ulul albab. Peringkat pertama, selesaikan masalah hati. Peringkat kedua, selesaikan masalah fuad. Peringkat ketiga, selesaikan masalah basirah. Biar mata hati itu jernih, tuan-tuan. Lihat yang positif. Biar mata hati itu lihat yang positif saja. Baru masuk ke dalam ulul albab. Dia pergi ke dalam. Baru nampak bersih. Jadi nak sampai ke layer tu will take time lah, tuan-tuan. Nak tinggalkan benda syubhat. Mata kena kawal, mulut kena kawal, telinga kena kawal. Apa yang masuk dalam mulut kita ni kita kena kawal. Semua kita kena kawal. Kalau tak, macam mana Sebab itu zikir pun dia tak sampai ke hati. Dia tak sampai sebab dia ada benda blok. Tak lepas. Berapa ramai yang rasa seronok bila sebut subhanallah, bila sebut Allahu Akbar. Dia nampak masuk mendarah daging, roh dia sentap. Sebab dia ada benda blok, dia tak lepas. Sebab kita ada masalah hati. Kita ada masalah. Betul lah tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Adam alaihi salam, benda yang pertama sekali Allah masukkan dalam tubuh Adam, qalb. Iblis ni dia duduk dalam syurga. Dia masa tu jin kan? Dalam syurga. Bila tengok Allah Subhanahu wa taala buat Adam alaihi salam dengan tanah liat. Tanah liat yang bakar. Tanah liat dibakar untuk jadikan Adam. Sebab itu Adam maksudnya hitam manis. Tak faham lagi? Nak bagi tahu Adam tu color saya. Nabi Adam alaihissalam color saya. Confirm. Adam minal adama, bimana asmar, hitam manis. Tanah liat bakar jadi color apa? Laju pula jawab. Kalau orang kampung saya kata ireng. Allah jadikan Adam. Masa Allah jadikan, Allah tinggalkan, Iblis pergi masuk, ceroboh dalam tubuh Adam. Tengok masuk, selesai dia ceroboh, dia keluar. Dia buat satu statement. Dia kata, inni wajadtu fi dakhilihi ma la yatamalak. Aku dapati dalam tubuh Adam ni ada satu benda yang Adam sendiri tak boleh kontrol. Apa dia? Qalb. Qalb yang selalu sangat tersungkur dengan pujukan ataupun hasutan syaitan. Macam mana? Tapi kan, sampai satu tahap saya baca Quran ni kan, kita kena pandai bezakan mana hasutan syaitan, mana hasutan kita sendiri. Ada benda syaitan tak masuk campur. Iya. Sudahlah salahkan syaitan. Ni semua syaitan punya kerja. Syaitan kata, bro,
Kau sendiri memang lebih teruk daripada setan lah. Kau jangan nak blame aku. Sebab manusia boleh jadi lebih jahat daripada syaitan. Firaun itu manusia. Bila Firaun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, syaitan kata aku surrender. Firaun, aku tak jahat macam kau lah. Aku jahat juga tapi kau lagi jahat. Bab ni aku tak masuk campur. Iya. So nampak kan? So nak kenalkan manusia pada Tuhan. So kena clearkan hati. Kena bawa diri untuk bawa diri. Tafakkur, baca Quran, faham, cuba faham selok-belok ayat dia. Macam surah Al-Fatihah saya sebut tadi. Baru kita rasa seronok kan. Kenal dengan Allah. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni kitab apa dia belajar tuan-tuan? Berapa kitab dia khatam? Bahagian tengah padang pasir, sepak terajang, kulit terpisah daripada daging, darah mercik tuan-tuan kena pukul. Masa sepak terajang orang ludah tu, kain yang tutup aurat dia, hamba abdi kan, dia bagi tuala je lah tutup bawah. Masa sepak terajang terbuka tau. Mati-matian dia tahankan akidah dia. Kata ahadun ahad, ahadun ahad. Betul tak? Kita apa dia baca? Sebab hati dia suci, iman tu masuk terus, jejak bertapak dalam hati dia tuan-tuan. Dia kata mati pun matilah. Sebab tu dia bagi tahu dekat Umayyah bin Khalaf, betul jasad ni kau beli, kau punya kan? Kau buatlah apa nak buat. Roh ni bukan kau punya. Aku dah serahkan kepada Allah. Solid iman dia tuan-tuan. Sebab itu sebelum masuk syurga, dia kat bumi lagi, terompah dia dah, Nabi dah dengar dah. Kalau ada orang macam tu tuan-tuan, dekat apa ni di jemaah Masjid Najihin ni, ada hidup lagi kat dunia, nama sudah ada dalam syurga. Terpahat dah nama ini semua penghuni-penghuni syurga. Macam mana? Nak fahamkan akidah ni. So Nabi SAW berjuang siang, petang, pagi, malam untuk pastikan akidah umat ni. Umat ni faham, kenal siapa Tuhan mereka, beriman dan bergantung harap, berserah dan tidak pernah dan tidak ada ruang dan lingkup yang ditinggalkan Tuhan. Ya. Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ajar kita tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Every single thing. Setiap sesuatu Allah ajar dalam Al-Quran. Cuma kita ada masa ataupun tidak ajalah nak ulang kaji, nak belajar, nak menyelongkar, nak faham. Kalau tak kita ulang-ulang baca surah yang sama lah. Baca surah yang sama, ayat yang sama. Bila masuk ayat-ayat lain, bila surah Yasin kita biasa baca kan. Banyak mana benda kita boleh keluarkan daripada surah Yasin. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so itu yang pertama. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, menyucikan manusia daripada karat-karat jahiliyah. Jangan ada benda-unsur jahiliyah ni tuan-tuan. Biar mati anak, jangan mati adat. Apa lagi? Apa lagi ya? Khurafat ni, benda pelik-pelik, masih lagi ada simpan-simpan tangkal ni. Masih lagi nak jumpa bomo bagai. Ada seorang akak datang jumpa saya. Dia datang ke pejabat dengan kawan dia. PA saya bagi tahu, saya masuk pejabat, PA saya dalam pejabat masa tu, PA saya bagi tahu depan pejabat PA tu, Datuk ada orang nak jumpa. Saya kata, siapa? Entahlah tu, ada appointment ke? Tak ada. Ada banyak benda dokumen saya nak semak ni. Taklah, dia menangis kata nak jumpa. Datang berapa orang? 2 orang. Dia nak jumpa sangat Datuk. Okey bang, masuk. Masuk, duduklah cakap, nangis cakap. Ada masalah besar, minta saya selesaikan. Saya tahu masalah, kalau masalah rumah tangga, ini bukan, saya bukan pakar kaunseling dan saya bukan kerja jabatan agama. Dia kena rujuk kat situ lah. Tak ada, saya nak minta nasihat aja Ustaz. Saya kata, saya dah melakukan kesilapan yang besar. Apa kesilapan dia? Saya dah jumpa bomo. Pula dah. Jumpa bomo untuk apa? Jumpa bomo untuk bomokan suami. Suami siapa? Suami saya.
Ingatkan bomoh suami orang. Dia bomoh suami dia sendiri. Sebab ada kawan-kawan bagi tahu, awak jangan percaya sangat dengan suami awak sebab suami awak selalu sangat awak bagi tahu dia pergi outstation, tentang dia ada cawangan lain. Saya ada kenal seorang bomoh ni, kita pergi ambil air dengan dia, kita bagi suami awak minum, nanti suami awak insya-Allah tak cari orang lain dah. Itulah balik-balik kerja orang perempuan. Saya pun tak faham. Bukan perempuan sini tempat lain. Bukan luar pun kalau kongsi Pak Haji, betul tak? Pak Haji senyap, tak berani jawab. Pak Haji pun cak ayam juga. Nanti Pak Haji kena tidur dekat apa? Dekat surau Petronas. Betul kan? Jadi saya kata, macam mana tu? Jumpa baliklah bomoh tu, suruh tawarkan balik. Dah pergi dah ustaz, bomoh tu dah mati pula. Lepas tu macam mana ni? Tak apalah, baliklah baca Yasin ke doa sama. Tak boleh ustaz, dah buat banyak kali dah tak jadi. Sebab apa? Suami saya bagi betul lah nak suruh dia ikut saya, dia sayang saya, tapi lain jadi. Jadi apa? Dia jadi bodoh ustaz. Dengan izin tuan-tuan perkataan tu. Jadi bodoh. Saya kata kenapa? Ni mula saya nak marah lah sebab yang teranaya itu lelaki. Jadi bodoh macam mana? Lepas saya bagi air tu ustaz, saya hidang nasi, saya jemput dia makan, suami dia makan, jom bang makan nasi. Dia makan nasi je, lauk dia tak makan. Sebab isteri dia suruh makan nasi. Isteri tanya, bang lauk tu tak ambil ke? Awak tak suruh. Makanlah lauk sekali, makan pula lauk sekali. Begitu juga saya buat kopi, saya letak. Kadang, yelah dia letak aja kan, suami balik, dia letak kopi, tak cakap apa-apa, dia tengok aja kopi tu. Bang, kenapa tak minum kopi dah sejuk dah? Awak tak suruh. Dia kata, parah dah ustaz, mandi, keluar tak pakai apa-apa. Saya tanya, bang apa ni awak ni, tuala kan ada. Awak tak suruh. Kisah benar? Saya pun panggil kawan, ada seorang kawan daripada Darul Syifa duduk pejabat dekat. Bacalah doa sikit bagi air, lepas tu tak datang. Okey dah kot. Jumpa bomoh, benda-benda macam tu lah. You tak yakin dengan Allah. Pengikat kasih sayang antara suami dan isteri apa dia? Masak elok bagi suami makan, suami datang layan dengan bahasa yang elok. Suami pun sama juga. Saya tak berat pada siapa-siapa tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang kata, bila isteri mestilah tawan hati suami. Bila suami balik ini, suami tak rasa seronok sebab isteri pakai baju kelawar, pakai bedak sejuk. Jadi suami balik, cubalah pakai cantik-cantik, pakai lawa, pakai minyak wangi sambut. Engkau ingat perempuan kat rumah kita tak ada kerja? Engkau ustazah, engkau buat macam tu ke kat suami engkau? Cuba cakap sikit tengok. Logiklah sikit. Ada anak 6 orang kat rumah, bila masa pula nak bermakeup punya suami balik? Biar praktikal lah nak buat. Sekarang tanggungjawab suami lah pula. Balik tengok isteri tengah sibuk, dia lah uruskan anak pula. Apa masalah? Antara kerja jadi Naib Chancellor dengan Rektor Universiti, dengan jaga anak 5 orang, jadi Rektor lagi senang lah. Pergi ngasuh tengok 5 orang anak kat rumah. Seorang 2 tahun, seorang 4 tahun, seorang 7 tahun, seorang lagi berapa tahun. Lingkungan itu 2 tahun seorang ni. Itu kalau 2 tahun seorang, ada setahun seorang. Ada yang hujung tahun dengan pangkal tahun pun ada. Ini yang ulul albab ni sebenarnya. Tersingkap mata hati. Cuba pergi ngasuh tengok. Seorang demam, seorang terberak, seorang berebut, seorang jatuh, seorang tumpahkan nasi, seorang tumpahkan nestom. Cuba uruskan tengok. Lepas tu dalam masa yang sama, dia kena basuh kain, dia kena masak. Suami nak balik kejap lagi, jemur dah kain, macam mendung, berlari pula angkat kain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Huru hara. Yang kau suami pergi pejabat, kerja relax-relax, kau pegawai kan? Oh buat kan, ada PA kan? Oh buat balik, tengok. Kat rumah nak jadi pegawai lagi. Kau pergi aku mana je? Kau memang cak ayam punya suami. Sebenarnya hati kau yang kena betulkan.
Balik sibuk tengok, Allah kesian isteri aku. Itu yang disebut mawaddatun warahmah, mawaddatun warahmah tu. Apa dia mawaddah, apa dia rahmah? Mawaddah ni cinta, ikatan cinta. Rahmah ni ada belas kasihan. Kadang cinta ada, belas kasihan tak ada. Betul tak? So there's a problem. So itu yang jadi pergi jumpa bomo lah, apalah benda bagai. So kadang kita mempunyai persepsi yang salah. Iyo, tengok jam kan pukul 5. Suami aku nak balik. Tinggalkan semua pergi mandi pakai makeup. Sebab nak sambut suami, biar suami sengih je balik. Nak buat macam mana? Ada yang sumbang-sumbang mahram yang buat benda-benda haram ni kan. Bila saya interview, bila saya jumpa dekat tempat-tempat tahanan, kata kenapa buat benda macam ni? Dia kata entahlah, yang haram tu sedap. Dia bayang tak manusia punya perangai? Jawab macam tu. Orang Islam jawab. Sebab you tak takut, you tak ada iman. So pertama sekali itu yang Nabi SAW kenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim, bersihkan mereka daripada karat-karat jahiliyah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, ajarkan mereka Al-Quran. Di rumah kita sendiri kena baca Al-Quran. Pastikan tak ada hari yang kita tak baca Quran. Pastikan tak ada hari yang kita tak try untuk faham satu dua ayat, walaupun melalui terjemahan. Balik rumah tengoklah tuan-tuan, berapa ramai rumah kita ada terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ada dekat pasaran, tak mahal, 350 ha. Dia kata. Yang handphone 3,500 tak cakap pun. Bila Quran, tafsir, anything related nak pembangunan diri dan keluarga, kita mula terkejut. Sebab tak seimbang jadi. Itu yang sangat saya fikir kena betulkan. Quran. Wal hikmah, mengajar kebijaksanaan. Ada ulama tafsirkan hikmah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab kita mempelajari Al-Quran. Quran ni kita ada 6 kewajipan pula. Tadi kewajipan kita pada Nabi, kewajipan pada Al-Quran. Pertama sekali belajar membaca Al-Quran. Tak kisah umur abang dah berapa pun, tak apa. Belajar baca Quran. Ya. Yang keduanya, bacalah Quran tu. Kadang pergi belajar rajin, baca malas. Tak mau, kena baca Quran setiap hari. Nabi SAW beritahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang pertama tadi, belajar Al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Keduanya, iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca Quran, Quran akan datang beri syafaat. Ketika abang sorang-sorang dalam kubur, isteri, kawan, tok imam yang baca talqin, semua dah balik, abang sorang-sorang. Masa tu siapa yang datang temankan abang? Kalau bukan Quran. Sebaik-baik teman di dunia ni adalah Al-Quran. Lepas mati dia boleh temankan kita pula dalam kubur. Masa hidup nak tengok dia pegang Quran, punyalah lihat. Lepas mati satu kampung kumpul baca Quran supaya dia dapat syafaat Quran. Agak-agak dapat tuan-tuan. Tuan-tuan jawab sendiri lah. Masa hidup tak pernah rasa nak pegang Quran, nak baca Quran, nak mentelaah Al-Quran. Lepas mati kita pula 3 hari 3 malam bacakan untuk dia Yasin supaya dapat syafaat Quran. Doa bolehlah, semoga Allah ringankan azab, Allah terimalah doa kita untuk dia. Tapi kalau nak teman Quran tu memang tak ada. Kena baca Quran, iqra'ul Quran. Quran dinamakan Quran, sumiyal Quranu Qur'anan li kasrati qiraati. Dinamakan Al-Quran sebab Quran itu adalah kitab yang sering dibaca. Mana tuan-tuan nak cari satu buku yang lebih autentik daripada Al-Quran, lebih afsah, lebih sahih daripada Al-Quran? Tak ada. Al-Quran, Nabi SAW masih hidup, turun Quran dalam tempoh 23 tahun. Nabi hafal, Jibril turunkan, Nabi hafal. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat pula hafal. Ada pula sahabat tulis di pelepah-pelepah tamar kulit-kulit binatang. Dikumpul pula selepas Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Umar pergi bagi tahu dekat Abu Bakar, Bakar, Rasulullah meninggal. Ni sahabat-sahabat yang hafal Quran ni ramai yang pergi berpegang, ramai pula yang syahid meninggal. Aku takut kalau Quran ni kita tak tulis, lama-lama boleh hilang tau. Lama-lama hilang orang yang hafal Quran ni, Quran tak terkumpul. Abu Bakar kata, mana boleh, Nabi tak buat. Besok Umar pergi lagi, lusa Umar pergi lagi. Berulang, Nabi Umar tak give up. Ulang, bagi cadangan. Sebab
Abu Bakar dah jadi khalifah, ulang lagi, jumpa lagi, suggest lagi, bagi lagi pandangan. Abu Bakar kata, wa huwa yukarriru hatta syarahallahu sadri. Umar ulang sampai Allah lapangkan dada aku, terima pandangan Umar. Itu yang kumpul pula. Nabi meninggal within 3 years selepas Nabi SAW. Dalam tempoh 3 tahun, Quran kita ni sudah ditulis. Jarak dengan Nabi SAW, Quran tu immediately, tuan-tuan. Ada kitab-kitab lain atas dunia ni lepas 300 tahun. Lepas tu bagi pula nama orang ni, nama orang ni, nama orang. Cakap apa? Autentiknya Al-Quran, wahyu. Sebab itu tidak akan jumpa kecelaruan dan juga percanggahan dalam ayat-ayat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga lah, cuba faham, baca dan apa. Yang ketiga, faham ayat-ayat. Keempat, laksanakan apa yang Tuhan ajar. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain ajaran Al-Quran. Yang keenam, hafal ayat-ayat Al-Quran. Ini di antara pesan saya untuk kita sama-sama melihat macam mana kita nak jadi umat Nabi Muhammad SAW dan akan jadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW akhirat kelak. Sekian daripada saya, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.